Hai, Assalamualaikum, Cik Adik, Cik Abang, Cikebum. Welcome back to my channel. Kepada anda semua yang baru datang ke dalam channel saya, please consider untuk tekan butang subscribe jika anda berminat dengan konten-konten yang saya sediakan di dalam channel ini. Anda semua yang terus setia ke dalam channel saya, terima kasih saya ucapkan kepada anda semua. Terima kasih atas doa anda, terima kasih atas semangat dan juga dorongan yang anda berikan kepada saya, membuatkan saya lagi semangat nak buat video-video pendedahan tentang isu-isu semasa dan juga pendapat peribadi saya. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi kepada anda semua tentang satu video yang tular baru-baru ini yang telah memaparkan seorang individu yang berketurunan Bangladesh yang telah memuat naik video tersebut ke media sosial ataupun telah menunjukkan video tersebut kepada salah seorang rakannya, namun video tersebut mengandungi perkataan-perkataan ataupun ucapan yang berkaitan dengan masyarakat Melayu, khususnya rakyat Malaysia. Kepada anda semua yang belum lagi melihat video tersebut, saya akan tunjukkan kepada anda semua. Jangan risau, Alif Busu akan berikan video tersebut dahulu sebagai bukti untuk kupasan saya pada hari ini. Jadi kepada anda semua yang belum lagi melihat video tersebut, boleh melihatnya, dan kepada anda yang dah lihat, boleh tengok lagi sekali. Dan kemudian selepas melihat video ini, saya akan kupaskan tentang beberapa isu major yang ada di dalam video tersebut untuk kita buat pendedahan ataupun saya perincikan secara peribadi pendapat saya lah. Jadi boleh tengok videonya di sini. Engkau tahu apa? Engkau tuduh-tuduh orang. Engkau tahu tak negara engkau berapa ramai ada di sini? Engkau semua tumpang kalau orang asli, betul-betul orang Melayu di dalam hutan lagi, orang asli. Engkau negara ini ada undang-undang. Saya respect di undang-undang negara Malaysia. 25 tahun saya duduk, ingat 27 tahun. Satu polis report pun tak ada. Sebab saya respect undang-undang sini. Sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya pun ramai orang Melayu. Dan isteri saya pun orang sini. Anak saya 19 tahun. Macai. Engkau tahu tak, kalau aku nak, sebab kau cakap macam itu, engkau tahu tak, tahun 2035 insyaAllah akan jadi anak Bangla jadi ahli parlimen. Apa engkau boleh buat? Bukan saya jadi, anak saya pun boleh jadi ahli parlimen, anak kawan saya pun boleh jadi ahli parlimen. Engkau apa boleh buat? Macam engkau nak bagi arahan macam itu? Sebab Bangla-Bangla ramai sini dah, orang sini kahwin. Kau faham tak? Jangan rosakkan negara. Jangan engkau kurang hajar macam itu. Tak baik. Kita bukan nak ajar engkau. Siapa yang ada warga negara Malaysia, dia ada hak pergi undi. Tak kisahlah dia pergi pakatan ke, dia pergi BN ke, dia pergi PAS ke apa ke, dia itu dia punya masalah. Kita tak ada pergi sudah. Jangan tuduh-tuduh macam itu. Tak baik. Tahu? Saya bukan sini mari kerja. Saya bayar tiap-tiap hari pekerja saya kena bayar, satu hari kena bayar 100 lebih. Saya kena bayar income tax, LNG apa semua. Engkau bayar macam apa? Engkau kalau jantan macam engkau tunjukkan engkau punya muka, aku nak tengok. Berapa besar engkau bayar something itu. Dan saya minta tolong di pihak kerajaan di Malaysia. Janganlah buat hina macam itu orang asing. Kalau orang asing tak ada di sini, kerajaan sendiri pun susah. Sebab kita datang bukan kita datang sini, kita pun cari makan dan kita pun tolong sama-sama kerajaan, bukan kita tak tolong kerajaan. Kita bayar levy, kita makan minum sini, kita berak sini, semua sini. Jadi kita kena bayar buang wang sini. Kita perlu keluar, kita cari duit berapa susah. Ini kali kedua saya dengar tuduhan serupa. Dulu pernah ada tahun 2013, kata Bangla ada 40,000. Sampai hari ini pun tak ada bukti. Tuduh saja. Kita boleh, ini kes boleh bawa mahkamah antarabangsa. Kalau kita nak bawa. Jangan tuduh macam itu, tak baik. Saya bukan nak sakitkan hati siapa-siapa. Cuma saya bagi, sebab saya dengar pun saya sakit hati. Kenapa dia hina macam itu? Kenapa dia fitnah macam itu? Saya minta tolong, jangan kasar dengan orang.
orang tak kasar dengan macam itu. Kita duduk sini, kita cari dari jauh, kita duduk sini, kita cari makan. Kita bukan nak cari gaduh. Pilihan raya, siapa menang, siapa kalah, tak kisahlah. You orang mau berubah. You orang mau tinggi lagi baik. Kita pun tolong, bukan kita tolong. Siapa jadi kerajaan, kita akan tolong. Kita akan bantu. Tapi janganlah tolak macam ini, jangan tuduh macam ini. Sebelum engkau tuduh, engkau kena tengok dulu di dalam parlimen berapa ramai orang ada di warga negara Malaysia. Semua di warga negara Malaysia, tapi keturunan daripada mana? Seramai keturunan orang Indonesia dalam parlimen. Engkau tengok dalam Malaysia berapa ramai? Sebanyak 80% keturunan orang Indonesia. Siapa yang bagi itu WhatsApp, itu saya cabar, itu macam saja. Saya bukan sakitkan hati lain-lain. Saya dah bagi, dengar itu WhatsApp. Siapa kalau saya cakap, kalau saya ada sakit hati siapa saya minta maaf, sebab saya dengar itu memang dia siapa nak bagi amaran macam itu. Kita orang. Sebab warga Bangladesh ini, Nepal datang, dua orang datang kerja, bukan dia orang jadi masalah. Bukan dia orang datang sini undi. Buat apa kita nak undi sini? You bayar saya 1 juta pun saya tak mau undi punya negara. Ingat saya bodoh ke saya mau hilang saya punya rakyatan? Saya lagi baik. You lari mana? Kalau ada apa hal, you tak ada lari tempat. Saya ada hal. Kalau ada apa jadi di Malaysia, saya boleh lari saya punya negara. You macam nak lari mana? You tak ada tempat. Kalau orang Myanmar dia datang sini kerja, kalau dia ada apa hal dia boleh lari ke Malaysia. Apa? Myanmar. Orang Indonesia dia boleh balik Indonesia. Orang Nepal dia boleh balik Nepal. You macam nak lari mana? Saya tanya. Jika anda sudah pun melihat video tersebut, saya pasti mungkin hati anda agak tidak tenang. Mungkin ada perasaan marah sikit, ada perasaan bengang sikit, ada perasaan tak puas hati sikit, bercampur baur lah. Sama, seperti saya pun sama. Bila saya tengok video tersebut, saya merasakan bahawa ianya sangat tak patut untuk dikeluarkan di media sosial. Memandangkan apa-apa saja yang anda kongsikan di media sosial ini, ianya telah menjadi public ataupun tontonan awam. Jadi apabila tontonan awam, ianya telah menyebabkan video tersebut mendapat perhatian awam. Bila mendapat perhatian awam, jadi secara tak langsung ditujukan kepada masyarakat awam lah. Jadi di dalam video tersebut terdapat beberapa perkara yang major ataupun isunya sangat sensitif untuk diucapkan dalam sesebuah video. Namun di dalam video tersebut banyak lagi perkara-perkara lain yang lebih besar. Namun pada hari ini saya akan kupaskan 4 poin utama yang saya dapat lihat di dalam video tersebut dari segi pandangan saya dan juga pendapat peribadi saya berdasarkan lunas dan juga akta yang diperuntukkan di negara Malaysia. Baik, yang pertama adalah beliau menyatakan pada tahun 2035 anak beliau yang sekarang ini berumur 19 tahun mungkin akan menjadi ahli parlimen di Dewan Negara Malaysia. Satu dakwaan yang cukup membimbangkan bagi rakyat Malaysia, di mana kita daripada video tersebut kita sedia maklum bahawa beliau ataupun individu tersebut merupakan individu yang Bangladesh, daripada negara Bangladesh, dan individu tersebut telah kahwin dengan rakyat Malaysia. Jika anak yang mereka perolehi dari hasil daripada perkahwinan itu ialah anak yang mempunyai warga negara Malaysia namun bukanlah berketurunan Melayu. Kerana apa? Kerana bapanya adalah Bangladesh. Jadi keturunannya bukanlah Melayu, tapi kewarganegaraan jika ikut peruntukan yang disediakan oleh Jabatan Pendaftaran Negara, memang anak tersebut adalah warga negara Malaysia. Baik, sebelum saya mengupas lebih lanjut, saya ingin memberitahu kepada anda semua untuk menjadi ahli parlimen di dalam Dewan Negara Malaysia. Apakah syarat-syarat dan apakah kriteria ataupun apakah syarat sah
untuk menjadi ahli parlimen tersebut? Okey, yang pertama adalah mesti calon tersebut dicalonkan oleh orang lain untuk bertanding di kerusi parlimen sesebuah kawasan jajahan itu. Dan yang kedua adalah memenangi PRU, pilihan raya umum bagi parlimen di kawasan tersebut. Okey, ini dua syarat untuk melayakkan dia boleh duduk di dalam parlimen untuk membahaskan sesuatu. Baik, apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk seseorang calon itu? Yang pertama adalah warga negara Malaysia. Yang ni saya dapatkan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Umum Malaysia. Warga negara Malaysia dan jika ibunya orang Malaysia tak ada masalah, bapanya itu perlu tinggal di Malaysia atau bermuastatin di Malaysia lebih daripada 12 tahun dan mendapat penduduk tetap. Persekutuan Kurungan Perkara 47 Perlembagaan Persekutuan juga telah termaktub bahawa ianya perlu berusia 21 tahun ke atas. Jadi ini adalah syarat-syarat yang diperlukan. Namun apa yang saya nak inform ataupun nak kongsikan dengan anda semua, untuk menjadi ahli yang dipilih oleh rakyat, calon tersebut mestilah memenangi hati rakyat ataupun dipilih oleh rakyat. Maksudnya rakyat undi. Jika kita berbangsa Malaysia ataupun rakyat Malaysia, pastinya tak akan undi mereka yang berketurunan daripada luar walaupun berwarga negara Malaysia. Saya pasti perkara ini tidak mungkin berlaku sekiranya masyarakat di dalam parlimen tersebut kebanyakannya adalah warga negara Malaysia berketurunan Melayu ataupun Cina, India dan sebagainya. Tapi in case kalau memang dekat situ kebanyakan daripada mereka adalah yang berkahwin, maksudnya masyarakat tempatan ataupun wanita tempatan berkahwin dengan suami mereka orang Bangladesh ke whatever bangsa ke, dan mungkin suatu hari nanti anak mereka mungkin boleh menjadi ahli parlimen. Ini disebabkan juga undi-undi di dalam parlimen tersebut. Okey. Seterusnya, dakwaan di dalam video tersebut juga menyatakan bahawa orang Melayu asal adalah berketurunan daripada mereka yang duduk dalam hutan, orang asli. Ini adalah dakwaan yang sangat tak betul kerana dari segi kefahaman saya dan dari segi kajian yang setelah saya lakukan dan dari segi konsep yang perlu kita faham adalah rakyat Malaysia ataupun orang Melayu yang sebenarnya adalah mereka yang hidup serumpun daripada ada Melayu dekat Indonesia, dekat Singapura dan juga Brunei. Kita adalah serumpun ataupun bahasa pun tak jauh beza. Namun yang dekat Malaysia ni saya nak perincikan adalah orang Melayu yang dekat Malaysia ni adalah mereka yang berketurunan daripada pemimpin-pemimpin ataupun datuk nenek moyang kita yang telah memperjuangkan tanah Melayu untuk memerdekakan tanah Melayu. Contohnya kita punya bapa kemerdekaannya itu Tunku Abdul Rahman ataupun pemimpin-pemimpin terdahulu dan juga pejuang-pejuang terdahulu, Tok Gajah, Datuk Bahaman, Mak Kilau, anda namakan siapa saja, dan mereka adalah berketurunan Melayu dan mereka adalah pemimpin ataupun pejuang-pejuang yang memperjuangkan hak untuk kemerdekaan tanah air kita ini. Okey, jelas yang kat situ. Dan yang ketiga, beliau juga menyatakan bahawa jika kerajaan Malaysia tidak mengambil warga asing ataupun tak menggunakan warga asing, kerajaan kita akan susah. Maksudnya kerajaan kita ni memang bergantung dengan warga asing. Ini kenyataan yang cukup salah. Sebenarnya kita ataupun negara kita ini sangatlah ramai lagi kepakaran daripada tenaga kerja tempatan, namun disebabkan oleh kepentingan beberapa individu yang ingin memenuhi poket mereka, disebabkan itulah terjadinya perkara di mana membawa masuk pekerja-pekerja daripada warga asing. Negara kita akan susah sekiranya tidak mempunyai kepakaran dalam sesuatu bidang. Barulah kita boleh import daripada luar. Itu pun sekiranya rakyat Malaysia tidak belajar tentang kepakaran itu. Sekiranya rakyat kita ada kepakaran ataupun kemahiran tersebut, negara kita tak ada masalah. Lihatlah seperti negara Jepun yang 90% daripada tenaga kerja di negara mereka adalah daripada rakyat tempatan itu sendiri. Baik, yang keempat adalah beliau individu tersebut telah menyatakan bahawa ada kenyataan yang menyatakan 40,000 orang Bangladesh yang berada di Malaysia, dan beliau menafikan. Beliau kata jika tidak betul perkara ini boleh dibawa ke Mahkamah Pengadilan Antarabangsa. Wow, I am impressed. Dan di sini saya ingin jelaskan kepada anda semua dan ingin memberitahu anda statistik yang sebenarnya. Terdapat lebih kurang 6.7 juta
parti pendatang asing tanpa izin di Malaysia, dan statistik ini dikeluarkan oleh Statistik Sekretariat Khidmat Imigran dalam kurungan SKI, dan hanya 2.7 juta daripada 6.7 juta parti yang ada di Malaysia ini yang mempunyai dokumen pengenalan diri ataupun dokumen masuk ke negara ini yang sah. Jadi jika kita fikir-fikir balik, sebenarnya daripada 6.7 juta itu sebenarnya lebih daripada 40,000 warga negara ataupun parti yang datang daripada Bangladesh. Namun saya belum dapat lagi pasti dia punya accurate statistik untuk warga Bangladesh itu sendiri. Ini adalah kelemahan daripada sistem dekat Malaysia ini sendiri yang gagal untuk mengenal pasti ataupun mendapat maklumat yang secara detail tentang parti-parti yang masuk secara haram ke negara kita. Mungkin ada satu anjakan paradigma daripada kerajaan kita yang baharu ini, sebab nampak gayanya gerakan ataupun penguatkuasaan terhadap undang-undang dan juga seksyen terhadap parti yang berada di Malaysia ini telah giat dijalankan, dan disebabkan oleh video ini juga ianya telah membuka mata ramai rakyat Malaysia yang sebenarnya berang dengan tindakan sesetengah individu di Malaysia yang mengambil keputusan untuk berkahwin ataupun bernikah dengan warga asing ataupun mereka yang tidak mempunyai warga negara ataupun bukan penduduk tetap di Malaysia ini. Jadi yelah, kita boleh cakap soal jodoh, soal ajal maut ni semua ketentuan Tuhan, tapi ingatlah bahawa manusia itu juga mempunyai pilihan masing-masing. Jadi ada pro and cons. Jadi pada pendapat peribadi saya, ramai lagi calon-calon suami yang berada di Malaysia ini dan calon-calon suami yang berwarga negara Malaysia. Kenapa anda perlu pilih? Saya pun tak tahu nak cakap apalah. Mungkin mereka tall, dark, but then I don't know. Jadi perkara ini telah menyebabkan ramai orang marah dan ada video permohonan maafnya, dan saya akan kupas video permohonan maaf tersebut di dalam video seterusnya. Tapi di dalam video ini setakat itu saja. Saya nak dengar sebenarnya apakah pendapat peribadi anda tentang isu ini. Anda boleh lontarkan di komen di bawah, kerana anda bebas untuk memberi sebarang komen selagi ianya tidak membuat provokasi atau penghinaan kepada individu. Jadi anda bebas untuk komen, beri pendapat anda. Adakah anda bersetuju? Adakah anda merasakan perkara ini sangat melampau? Bagi saya ini melampau kerana tuduhan ataupun apa yang dikatakan di dalam video tersebut adalah bersifat umum ataupun bersifat publik yang menyentuh secara khususnya kepada warga negara Malaysia, kepada orang Melayu itu sendiri. Jadi saya tak pasti sama ada beliau ataupun individu dalam video tersebut telah pun dikenakan tindakan ataupun dikenakan tuduhan. Saya tak pasti. Jika anda ada mempunyai maklumat lanjut, mungkin boleh kongsikan dengan saya. Baik, setakat itu saja video saya pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih kepada anda semua yang telah melihat video ini. Jangan lupa tekan butang subscribe. Follow saya dekat Instagram Alif Busu, Facebook Alif Busu, dan stay safe, stay home, dan selamat Hari Raya kepada anda semua yang kita tak lama lagi nak Hari Raya ni. So, Assalamualaikum, bye bye.